Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita dimulakan dengan pembinaan lapangan terbang landasan pendek Stolport berguling dengan kos sebanyak RM296 juta berjalan lancar dan dijaga siap menjelang bulan Januari 2024. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas, sebahagian besar tapak projek itu telah disimen setakat ini, manakala landasannya telah dinaik taraf daripada 750 meter kepada 1.2 kilometer. Beliau berkata demikian selepas melawat ke beberapa projek di Sepauh pada Sabtu. Sementara itu, Datuk Amar Douglas Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata, kontraktor bagi projek Stolport berguling turut dilantik sebagai kontraktor penyelamat untuk pembinaan jambatan Sepauh. Katanya keputusan itu dibuat memandangkan mereka mempunyai jentera, bahan binaan dan tenaga kerja di kawasan berhampiran. Dalam pada itu, ujarnya ini juga akan mengurangkan kos mobilisasi, bahan dan sebagainya. Keperkembangan di Simunjan dengan golongan wanita harus mengambil inisiatif daripada program Wanita Bangkit KPWKM yang menjadi platform terbaik bagi mengangkat peranan hebat wanita dalam dunia keusahawanan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program ini akan membantu wanita untuk keluar daripada belenggu kesusahan bagi menjadi usahawan berjaya dan seterusnya dapat membantu wanita lain dalam memberikan peluang pekerjaan, mengambil upah dan berniaga secara kecil-kecilan. Katanya sehingga hari ini seramai 18,600 wanita telah menyertai program keusahawanan ini di mana mereka telah diberikan modal perniagaan, bimbingan dan motivasi serta dihubungkan dengan perniagaan daripada mentor-mentor berpengalaman yang juga rakan strategi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Wanita Bangkit KPWKM di Dewan Mesra Simunjan pada Sabtu. Datuk Seri Nancy turut memberitahu program Wanita Bangkit KPWKM My Kasih Capital adalah bantuan kepada golongan wanita yang terkesan akibat pandemik COVID-19 untuk memulakan perniagaan dengan modal kecil di dalam bidang e-dagang dan perniagaan kecil-kecilan yang tidak termasuk di bawah skim yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tekun serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Sementara itu, pelaksanaan projek yang menggunakan kaedah wakaf amat baik kerana ia melibatkan penyertaan masyarakat secara terus. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ia merupakan suatu platform yang baik untuk masyarakat bersama menyumbang kepada ummah. Menurutnya, wakaf juga pendekatan terbaik untuk menyokong pembangunan sosioekonomi dan membantu membina masyarakat kukuh. Pada minggu lepas, Yang Amat Berhormat Premier kita telah pun menyampaikan semasa merasmikan persidangan wakaf antarabangsa dan endowment. Beliau mengatakan bahawa di Sarawak khasnya kita ini, kita dah ada sistem wakaf dan zakat. Tapi namun demikian, kita harus panjangkan lagi wakaf dan zakat kita ini, bukan saja berbentuk fizikal, malahan boleh membabitkan yang bukan fizikal, seperti wakaf pemikiran dalam bidang penyelidikan dan juga bangunan. Beliau berucap demikian dalam pelancaran wakaf bagi pembinaan gazebo Tanah Perkuburan Semariang TPS dan Pusat Agama Nutul Saadah di Kuching pada Jumaat. Jelasnya kerajaan Sarawak sentiasa menghargai serta menyokong usaha yang dilakukan oleh pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO maupun swasta yang memberi sumbangan kebajikan kepada masyarakat dalam apa jua bentuk. Ujarnya lagi, sumbangan tersebut sama ada dalam bentuk wakaf ataupun tanggungjawab sosial korporat CSR pasti dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai itu juga berharap agar masyarakat menyokong usaha yang dilakukan serta memanfaatkan prasarana yang dibangunkan melalui wakaf ini dengan sebaiknya. Di Marudi pula, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil, telah diberi kepercayaan untuk menggalas jawatan pengerusi Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak, Saberkas, cawangan Marudi bagi sesi 2023 hingga 2026. Lantikan ini merupakan susulan daripada keputusan Mesyuarat Agung Tri Tahunan Saberkas Cawangan Marudi yang diadakan pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Penguang dalam ucapannya berharap agar pertubuhan tersebut terus memainkan peranan terutamanya bagi memperkasakan golongan muda di kawasan Dun Marudi. Selepas itu, beliau yang juga Adun Marudi menyempurnakan simbolik penganggihan bubur lambuk di dataran Marudi pada petang Sabtu. Sebanyak 200 bungkus bubur lambuk telah diagihkan di mana ia merupakan aktiviti tahunan anjuran Saberkas Cawangan Marudi sebagai tanda kongsi rezeki bersama penduduk setempat sempena bulan Ramadan ini. Paparan seterusnya, sebanyak 79 jawatankuasa masjid dan surau di Kota Semarahan telah menerima grant projek kecil bandar MRP berjumlah RM218,500.
Majlis penyerahan geran sempena program Semara Ukhuwah Parlimen Kota Semarahan itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang pada Sabtu. Difahamkan penerima geran melibatkan jawatankuasa daripada 43 masjid dan 36 surau. Dalam pada itu, Datuk Rubiah yang juga ahli Parlimen Kota Semarahan memaklumkan kepada para penerima agar menggunakan dana yang diberikan dengan sebaik mungkin. Beliau juga berharap geran yang disalurkan ini dapat membantu mengimarahkan lagi aktiviti keagamaan dalam organisasi di kampung masing-masing. Manakala seramai 55 peniaga Bazar Ramadan Daro bersedia beroperasi sepanjang bulan Ramadan 2023, Majlis Perasmian Bazar itu disempurnakan oleh Adun Daro Safi'i Ahmad pada Jumaat. Beliau turut berkesempatan mengagihkan bubur pedas kepada para pengunjung di bazar berkenaan. Sementara itu, pada Sabtu, Safi'i mempengerusikan mesyuarat Exco Saberkas Cawangan Daro Bil 1/2023 bertempat di Pusat Khidmat Dun Daro. Mesyuarat itu bertujuan merangka dan merancang program sepanjang tahun. Menurut beliau, sempena sambutan Jubli Emas Saberkas Negeri Sarawak, banyak aktiviti telah dirancangkan sepanjang tahun ini yang bertunjangkan 3 kluster utama program iaitu sosial, rekreasi dan kebajikan, keusahawanan dan ekonomi, serta pendidikan, kepimpinan dan latihan. Tambah Safi'i, semenjak kewujudan Saberkas, ianya menjadi satu platform kepada para belia melaksanakan aktiviti dan program dengan penglibatan golongan tersebut di setiap kampung. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS ini, saksikan sorotan program Wanita Bangkit KPWKM di Dewan Mesra Simunjan pada Sabtu. #menyebar fakta. Salam UKAS.